Okey, jadi isi penting dalam 15 ke 30 minit. Kemudian penutup 45 saat ke 1 minit. Lepas tu khutbah kedua 5 minit. Tu. Jadi janganlah sampai 45 minit 50 minit jadi melirik-lirik, meleleh-leleh. Itu memang dapat sumpahan lah daripada jemaah banyak yang menyumpah-nyumpah kita tadi. Ya. Memang ada juga yang komplain kan, khutbah panjang sangat. Saya sendiri pun pernah dengar, pernah menerima lah komplain-komplain daripada jemaah. Kadang-kadang jemaah yang tu tak direct dengan kita, dia atas kawan, khutbah Ustaz Uri panjang sangat lah. Kita pun kita rasa dah pendek dah kan. Paper kata panjang ya. Ataupun mungkin juga dia seorang je rasa panjang ya. Banyak benda lah kita, maksudnya jangan syok sendiri kan. Kita kena ambil peduli juga, kita timbang-timbang mana yang munasabah ya, kadar kita berkhutbah tu. Okey. Ya, pasal bila khatib baca doa, saya tengok jarang orang nak mengambilkan kata-kata. Okey. Baik, itu pun masalah fiqh juga. Rasanya Jabatan Mufti dah jawab dah kan. Dah keluarkan satu macam perkeliling, boleh kita angkat tangan. Sebab ada isu-isu, sebab zaman sekarang kan zaman YouTube, media sosial, ada ustaz yang bagi pandangan tak perlu angkat tangan. Tambah-tambah kalau ustaz tu ustaz selebriti, ustaz yang banyak followers kan, jadi orang dah pegang dah. Itu Jabatan Mufti dah keluarkan boleh, bahkan ada kata sunat kan. Tapi benda tu benda-benda furuk lah. Saya pun malas nak bergaduh sangat benda tu kan. Kau angkat-angkat lah, tak nak pun nak kata apa. Masih benda furuk. Walaupun hasrat hati kita kadang-kadang macam nak selaras, biar semua angkat tangan. Benda elok, angkatlah tangan. Okey. Melainkan kalau Jabatan Mufti dah keluarkan benda tu, dapatkan balik, mungkin AJK ke atau pengurusi boleh umum sebelum nak baca kan. Okay, tuan-tuan, isu mengangkat tangan ketika khatib berdoa ni boleh angkat ke tidak? Okey, dah Jabatan Mufti dah keluarkan boleh kan, dan kita harap jemaah pun angkat. Iklan kan lah. Itu usaha masjid masing-masing lah pula kan? Kalau kita berasa nak biar jemaah semua angkat tangan kan? Okey. Teknik penyampaian. Mendatar. Mendatar ni biasanya dia akan jadi, ataupun khatib tu akan berada dalam dunia dia sendiri. Ini yang kita risau kan. Khatib dengan khatib, jemaah dengan jemaah, sebab bacaannya mendatar kan. Sebab itu saya suka sarankan, kalau kita naik khutbah mimbar, sekarang ni senang kan, ada handphone, rakam, kita sendiri rakam yang kita tugas hari tu. Habis nanti saat balik rumah, kita dengar balik apa yang kita khutbah tadi. Siapa yang tak pernah buat, cuba buat. Rakam apa yang kita dah sampaikan khutbah. Lepas tu balik kita dengar lah. Kalau kita dengar kita pun tidur, apa yang kita baca tadi contoh kan, makna kita pun faham lah, jemaah 2 kali tidur lah kot. Kalau aku sendiri pun tidur kan. Kita dengar pun macam tak semangat je. Di situ kita baiki lah. Kita buat apa semua tu, rakam apa yang kita dah khutbahkan. Lepas tu nanti dengar balik, dengar. Itu salah satu teknik lah ya. Kan sekarang ni mudah kan. Okey, daripada mendatar, maknanya kita cuba nak jadi khatib yang boleh berintonasi. Intonasi ni maksudnya main suara lah. Tak adalah sama je kan. Ada juga saya pernah jumpa khatib, ni pengalaman kita, mungkin tuan-tuan pun pernah tempuh pengalaman macam tu. Dia baca tu bersemangat, tapi dia jadi mendatar juga. Mendatar ni maksudnya itu je tune dia, itu je tone dia. Daripada awal start tu memang macam menjerit-jerit kan. Tak ada slow, tak ada relax dia, itu goyang-goyang dalam mimbar tu kan. Itu juga bagi saya mendatar, maksudnya dia flat, dia baca nadanya tinggi, menjerit-jerit, tapi itu je.
mendata dari sudut tone. Mungkin kita faham mendata ni suara tu, alhamdulillah, nak tidur-tidurlah kan. Saya berseru kepada diri saya dan tuan-tuan sekalian. Kita faham mendata mungkin macam tu. Ada yang menjerit tapi sama je. Sampai si pendengar jadi macam rusing pula. Dia tak main. Jadi intonasi tu yang paling baik. Intonasi ni kita main suara, ada masa tinggi, ada masa tegah, ada masa sayu, ada masa memujuk. Dan pada saya lah, intonasi ni antara benda yang paling penting dalam nak menghasilkan khutbah yang baik ni. Masa saya menerima jemputan khutbah di HQ Bank Rakyat, kebetulan ada sahabat saya jadi bilas itu. Dia kata, "Ustaz, mai datang khutbah." Okey lah, tapi dia pesan siap-siap dah, "Ustaz, saya minta tolong sangat, Ustaz jangan baca teks sendiri." Sebab dia dah tahu perangai saya suka baca teks sendiri. "Ustaz, bacalah teks Jawi yang disediakan." Saya kata, "Okey, tak apa, saya baca." Sebab dia pun baru kerja, kita pun tak nak bagi dia jadi masalah pula nak menjawab kan. Kita bacalah teks yang disediakan. Saya pun tengok tajuk, saya kata bagi teks tu. Tengok tajuk, alhamdulillah, tajuk yang menarik lah. Tajuk yang kita rasa sedap nak baca. Memang saya rasa saya edit sangat sikit lah. Bukan edit pun, macam tambah sikit-sikit lah. Selebihnya memang saya ikut betul teks tu. Akhirnya saya ingat saya 2 kali je saya boleh khutbah di situ, lepas tu tak dibenarkan dah. Itu bila saya tanya kawan saya, ada masalah ke? Dia kata macam ada masalah kot, Ustaz. Apa masalahnya? Saya dah baca teks Jawi kot kan. Saya tak ubah banyak, memang saya baca. Dia kata saya pun tak tahu Ustaz nak cakap macam mana. Tapi tak dibenarkan dah. Itu last kali mungkin dia kata cara Ustaz sampaikan tu kot, dia pun rasa macam tak biasa. Bila kita main intonasi tu, sebab kadang-kadang kita dah terbiasa imam tu naik mendata je, dia nak yang mendata je kan. Bila kita buat lain sikit, ni apa ni kan. Itu yang kita risau kan. Jadi mendata tu dah jadi normalisasi. Kita yang cuba nak menggayakan seni-seni intonasi ni dah jadi macam apa ni, habislah. Lepas tu beserta ekspresi ni melibatkan mimik muka, kadang-kadang tongkat, contoh kan, tu lagi nampak. Dan akhirnya yang hebatlah khatib yang ada dinamik dia kan. Dan zaman sekarang ni mungkin ada nama-nama yang kita boleh jadikan idola. Boleh tengok kat YouTube Ustaz Abdullah Khairi. Setiap orang dia ada idola dia kan, biasa yang kita rasa. Sampai satu ketika sahabat-sahabat tuan-tuan, sampai satu ketika kita hari Jumaat ni mencari-cari siapakah khatib yang boleh kita rasa seronok nak dengar kan? Masjid mana? Masa saya jadi imam di Masjid Lumut dulu, saya pernah jemput khatib jemputan, mungkin tuan-tuan pun kenal, Ustaz Kasuri. Itu dia tak guna nama Kasuri dah, dia guna Ustaz Muhammad James Bevan kan. Tu zaman bukan macam sekarang ni, zaman dulu ni, zaman 10 tahun dulu dia punya khutbah, rasa macam nak terbakar mimbar tu. Tapi kita dengar puas kan. Dan ada lagi lah beberapa ustaz-ustaz yang kita mengidolakan cara penyampaian dia orang. Saya masa jadi imam pertama kali di Cangkat Lada tu, masa tu Masjid Cangkat Lada belum siap. Saya bertugas dekat Surau Besar. Siapa orang Cangkat Lada Seberang Perak tahulah. Surau Besar tu, masa tu arwah PTA dia Ustaz Rodi tak silap, arwah dah. Saya tak pernah naik khutbah lagi, tak pernah dikrususkan pun. Tak habis tahfiz lagi, saya dah jadi imam. Saya dah tahun akhir tahfiz. Syekh Makno cakap, siapa nak jadi imam kat Seberang Perak? Tiba macam mana saya sahut cabaran tu. Kata saya nak jadi imam kan? Bukan sebab alim, sebab fikir masa tu nak jaga Quran lah, nak jaga Qurannya. Jadi bila saya sampai kat masjid tu ataupun surau besar tu, PTA sambut apa semua, saya cakap kat PTA, Ustaz, saya ni tak pernah lagi naik khutbah.
boleh tak ustaz naik dulu, saya nak tengok macam mana cara ustaz naik. Oh, walaupun kita dah biasa tengok orang naik khutbah kan, tapi saja tuan rumah dia PTA. Ustaz Rodi arwah dia pun naik khutbah. Saya duduk depan kan. Saya tengok gaya dia begitu simple, bersahaja dan menarik lah. Ustaz Rodi. Jadi kita nak ikon kan, kita nak jadi macam contoh. Sebab masa tu kita mencari identiti kan. Macam orang ceramah lah. Masa mula-mula saya terlibat dengan dunia ceramah ni, dulu-dulu pasang kaset Ustaz Ismail Kamus. Lepas tu berceramah pun macam nak ikut gaya dia. Ceramah cara Ustaz Rundin, mencari-cari identiti. Sehingga kita dapat rentak, inilah kita, inilah aku. Sebelum tu memang kita kena follow siapa ikon kita, siapa. Ya? Kalau Ustaz Rodi tu antara yang saya belajar dengan dia, arwah, bila dia berkhutbah, benda-benda macam poin penting tadi dia akan ulang 2 kali, 3 kali. Saya ulang dia. Saya kata, macam ni ya. Kan? Saya tegaskan. Dia ulang. Ya? Bila benda tu kita rasa penting, ulang sekali lagi. Ayat ulang tu orang akan macam dia ada wow. Ada faktor X tu. Okey. Ya. Habis? Okey. Jadi penyampaian tu sebenarnya kadang-kadang bila tak baca tu berkaitan dengan isi khutbah kan. Ya. Kalau isi itu menarik kan akan dapat penyampaian yang lebih baik bagi aktif lah. Tapi kadang-kadang kita tengok sama lah, kadang-kadang kita tengok dia punya isi itu kadang-kadang boleh menyebabkan apa jemaah pun rasa kadang-kadang tak tahu nak dengar. Betul. Apatah lagi imam yang nak membaca khutbah tu. Okey. Okey, baik. Betul sangat tu. Okey, kita pergi muka surat akhir sekali. Sajalah terus pergi penutup dah ni. Jawapannya dekat situ. Tak apa. Saya tulis situ penutup kan. Khutbah yang baik adalah adunan daripada 3 rencah. Penyampai khutbah, khatib tu sendiri, yang tadi kita bincang, dia ada persiapan zahir, persiapan batin, amalan dia, ya. Tu khatib sendiri pun main peranan. Tuan badan yang nak menyampaikan tu, itu tak dapat tidak. Lepas tu intonasi kita bincang tadi. Lepas tu teks yang berkualiti. Tu teks lah. Memang kalau kita dapat tajuk yang bahasa entah apa-apa lah, mood kita down kan. Sebab tu yalah, saya nak cakap pun kadang susah juga. Ya. Saya kalau tajuknya merapu-rapu memang saya tak baca lah. Itu je. Habis macam mana Ustaz? Tak tahulah. Ataupun gini, kita dapat tajuk, boleh kita sampaikan tajuk yang sama seperti yang dalam teks, tapi tadilah edit tu, kita buat sedikit olahan, supaya benda tu, teks tu menjadi bertenaga, jadi segar dan jadi bermanfaat. Pada saya tajuk ni bukanlah satu masalah besar, tapi kreativiti kita mengolah isi dan bunga-bunga ayat. Contoh, kalau orang cakap tajuk cintai sungai kita kan, lalu orang bawa kalau ceramah nak nunjuk kata tajuk tu teruk sangat, cintai sungai kita, makanlah buah-buah tempatan. Sebenarnya kalau kita nak jadikan tajuk itu menarik, olahan tu, saya sajalah buat sedikit point. Contoh, sungai kan, tajuk sungai, point dia apa? Kita nak sungai bersih. Bersih itu sebahagian daripada Islam kan? Tapi ringkas padat lah. Tak payahlah cerita sungai ada berapa kat Perak kan, aliran sungai itu kerja JPS, tak apalah. Kadang-kadang kita jadi tukang kempen benda yang tak sepatutnya kita kempen. Tapi apa yang kita nak sampaikan, sungai ni jaga kebersihan. Kalau kita berkelah, didik anak-anak bersih, nanti penyakit kencing, tikus apa semua, 1 poin. Kemudian sungai ni nikmat Allah yang paling penting diberi. Bawa ayat surah Waqiah 68, afara'aitumul ma'alladzi tashrabun, tidakkah kamu lihat air yang kamu minum, siapa yang beri? Daripada mana turun? Daripada langit, jadi air laut, jadi air sungai. 70% dunia ni penuh dengan air, badan kita juga 70% dengan air. Kita bawa benda-benda yang orang akan dengar menarik lah. Lepas tu kita kaitkan
di syurga banyak ayat-ayat yang cerita pasal sungai. Itulah tempat kita akan healing nanti di akhirat. Setelah berpenat lelah di dunia ini, bagaimana Allah sediakan syurga yang bla 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 kan. Bukan masalah tajuk, pengolahan ayat tu. Okey, nak raya nanti, berhati-hati di jalan raya kan, tajuk dia. Saya tak ada masalah dengan tajuk, tapi bagaimana kita persembahkan isi dia tu. Dan macam saya sendiri bila tengok tajuk nak raya nanti, berhati-hati jalan raya, saya bawa juga benda tu, tapi hujung ringkas je. Tapi apa yang lebih penting waktu raya tu, kita bagi poin yang betul-betul penting. Yang tu bukan tajuk keseluruhan. Berhati-hati tu, itu hanya picisan. Kita kalau kita nak promote, okey, cek bunga, cek minyak hitam, nak jadi kau satu khutbah benda tu kan, tak perlu. Orang nak balik raya ni apa? Ukhuwah, minta maaf dengan mak ayah, jangan cemari hari raya dengan maksiat setelah kita dah lalui proses Ramadan kan. Lepas tu barulah tuan-tuan, di jalan raya nanti kita berhati-hati. Mungkin kita dah berhati-hati, orang lain pula bawa gila-gila, contohlah raya kan. Maka bukan sekadar berhati-hati, kita juga bertawakal kepada Allah. Dan ingat, mungkin waktu kita nak balik kampung tu bukan sekadar balik kampung dunia, boleh jadi kita balik kampung abadi kerana kita dah dicabut nyawa dalam kemalangan dan seumpama. Jadi boleh selit bab mati. Ingatkan orang betapa kematian itu sangat terdedah di jalan raya. Berhati-hati dan bertawakal. Sekarang kita dah berhati-hati. Cara kita, maknanya kita pegang juga teks tu. Memandu secara berhemah ni teks jabatan 2023 22 Disember. Memandu secara berhemah. Kita baca. Mana yang perlu, okey, kekalkan. Mungkin edit sikit bagi sedap lagi. Yang tak perlu, dah. Dia bukan menjadi satu tajuk kita pula kempen jalan raya yang kadang-kadang itulah jemaah dengar pun, apa ya imam? Saya sambil nak buat tokna gitu. Tajuk tetap tajuk. Hari tu saya khutbah di Kepayang, sempena Hari Keputeraan Sultan Perak. Saya mukadimah tu saya baca, hari ini sempena keputeraan kita ni. Lepas tu ada benda yang kita sikitlah ulah kan. Kalau nampak macam mengampu sangat dah ni kan. Ya. Ya. Jabatan benar ke elite masuk macam yang Ustaz masuk ni? Perlu tak tunjuk kalau yang perlu tak tunjuk siapa? Okey. Jawapan ikhlas saya lah. Selagi tak ada orang report, tak ada masalah lah. Dia yang jadi masalah ni bila orang report je. Pengalaman saya lah. Dan minta maaf saya cakap, selama saya bertugas, saya rasa mungkin 10% je kot yang saya baca teks jabatan. Itu pun dalam keadaan edit lah. Selebihnya saya lebih selesa mengarang sendiri. Tapi ini jangan dicontohi lah. Ini bukan saya kempen kat tuan-tuan ya? Sebab kita memang kena baca teks jabatan kan. Kalau ada orang report, bersiap sedialah untuk menjawab atau dipanggil ya. Tapi pengalaman saya jadi imam di Masjid Al-Dairi ketika arwah almarhum Sultan Azlan turun. Biasalah Masjid Sultan kan, hari Jumaat dia orang sembahyang Jumaat. Saya baca teks sendiri. Tuanku ada bawah tu. Dan biasanya kalau tuanku ada, saya tak pernah kena apa-apa tindakan. Yang jadi masalah bila tuanku tak datang. Si pelapor-pelapor, si pengampu-pengampu, yang tu jadi masalah. Tapi kalau tuanku ada, dia buat bodoh je, dia dengar je. Kalau dia berseru beto tak suka apa yang jenuh itu kan, dia tak ada, dengar je. Bila dia tak ada, orang-orang juak-juak dia tu kadang lebih-lebih buat laporan itu laporan ini ya. Bukan sebab kita nak mencari kontroversi, bukan sebab kita nak tunjuk handa, tapi pada saya lah, bila kita duduk di situ macam tadilah, Allah akan tanya, apa kamu buat? Kamu dah duduk di situ, apa yang kamu sampaikan kepada jemaah? Itu peluang dah tu.
Kenapa kamu tak sampaikan benda yang betul-betul sepatut disampaikan? Duk mikir kalau Allah tanya di akhirat nanti kan. Kita duk risau orang atas tanya kita kan. Memang bila khutbah ni kadang-kadang dia ada tekanan politik, tapi saya didik diri saya, tekanan dalam kubur dengan di akhirat lebih dahsyat daripada tekanan orang politik. Dan itulah yang dijawab oleh ahli-ahli sihir bila Fir'aun ugut ahli-ahli sihir. Kan ahli sihir tu mulanya geng Fir'aun, last minute mereka beriman dengan Nabi Musa. Fir'aun ugut, fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum fi juzu'in nakhli wa la ta'lamunna ayyuna asyaddu 'adzaban wa abqa. Aku akan seksa kamu dengan seksaan paling dahsyat. Apa jawapan ahli sihir setelah beriman? Faqdi ma anta qad, innama taqdi hazihil hayatad dunya. Ya, wahai Fir'aun, kamu nak buat apa buatlah, kamu nak seksa-seksalah, kamu nak tekan-tekanlah, kamu nak tukar-tukarlah, kamu nak buat apa buatlah. Ini hanya seksaan dunia saja. Aku lebih takut seksaan akhirat. Saya begitu. Tapi saya tak minta lah tuan-tuan jadi macam tu kan. Benda ni terjadi pada selalunya daripada khatib-khatib yang baru nak start. Okey. Terlalu apa? Dia kadang-kadang jemaah ni dia bila khatib macam ini, ada seorang datang cakap, kamu kenapa baca macam ni? Kalau baca macam ni selalu kena pada, biasanya khatib sini lah, tak kena yang baru nak ni. Okey. Kita ada ramai anak muda sini. Ya. Kena bagi tahu apa yang lima akan menghadap. Okey. Memang itu kita tak dapat lari lah. Sebagai khatib baru yang muda-muda, kita akan mendapat teguran, kita akan mendapat saranan. Sikap saya, kalau benda tu benda positif, kita ambil lah, kita ambil take note. Tapi kalau saranan-saranan tu kadang-kadang melalut ataupun yang kita rasa tak perlu, kita hargailah saranan itu. Cuma mana yang kita boleh ambil, yang kita tak boleh ambil, kita sempadankan. Dia sama macam kuliah lah. Kita yang kuliah yang berceramah, bila kita sampai satu masjid, kadang-kadang ada AJK yang briefing kita, Ustaz, malam ni Ustaz sentuh benda ni ya. Kita dah prepare point lain, tapi dia nak mengenalkan jemaah tu, nak mengenalkan jemaah ni ada dia bergaduh sama lima, dia kata, Ustaz tolong sentuh benda ni, Ustaz tekan sikit. Kita dah boleh baca dah. Memang peringkat awal kadang kita terikut-ikut rentak orang yang tu. Lama-lama kita dah faham dah apa yang sepatutnya kita nak sampaikan. Kalau kita rasa benda yang dia cakap tu okey, munasabah, okey lah. Tapi kalau kita rasa ini ada masalah ni, kalau aku cakap kan bergaduh pula, nanti jadi hal lain pula kan. Itu Imam Syekh Al-Albani pernah sebut ya. Bila kita duduk di satu medan, orang ni cakap macam ni, orang ni suruh cakap ni, orang macam ni, akhirnya kita timbanglah mana yang munasabah ya. Tapi itu memang sebahagian daripada proses untuk orang baru akan hadap lah ya. Ada yang teguran pedih, ada yang jenis kita ditegur tu rasa macam malas nak ketubah dah lah kan. Itu semua kita akan hadap lah ya. Ya. Teks berkualiti kita. Pernah berlaku di Masjid Negeri sendiri. Ya. Di mana pada ketika itu ada satu mesyuarat. Mesyuarat silsilah negeri. Ya. Dan salah seorang khatib kita telah menyentuh bab sekolah agama rakyat. Ya, Ustaz Azhar. Pembayaran gaji itu Ya, tak tahu. sama dengan sekolah Cina. Betul. Jadi setelah habis khutbah tu dia telah dipanggil. Betul. Jadi kita dapat start keadaan mana untuk kita selesakan suasana. Baik, seingat saya lah itu Ustaz Azam lah Ya. Ustaz Azam masih bertugas. Lepas tu dia kena pindah ke mana tak tahu dah. Lepas ke Kampung Gajah. Kalau tengok dalam kertas kerja saya ni, kita tengok dekat sebelum penutup. Sebelum penutup, belakang yang saya sebut penyampai khutbah, teks yang berkualiti, lepas tu gaya penyampaian. Tak apa, saya lalu lagi sekali. Isi khutbah, walaupun kita tak masuk lagi, tapi dah soalan tu saya kira berkait. Kalau tengok bawah sekali punya point, perlu juga kita berkhutbah mengikut isu semasa. Sebab masa itu memang isu sekolah agama rakyat, itu isu panas masa tu kan.
Sekolah Agama Rakyat. Jadi pada saya lah, kalau kepala saya, betul lah khotib baca tu. Cuma tak tahulah, saya pun tak berada di situ. Adakah dia tersilap maklumat ke sampai SS ke apa yang perbetulkan balik kan. Habis khutbah tu SS bangun tu. Kita panggil kan. Kena panggil tu dah tentu wajib lah. Jadi apa nak buat ataupun macam mana dengan keadaan-keadaan begitu? Okey, saya sendiri pengalaman masa dengan Jaib, biasa juga kena panggil dengan arwah dia pun. Jamri Suri pengarah Jaib dulu, ayat dia kata, Ustaz, yang Ustaz cakap tu betul, yang Ustaz khutbahkan tu betul, tapi kita sebagai kaki tangan kerajaan, kita terikat dengan enigma, kita kena baca teks jabatan penganggur. Lepas tu dengan pengarah Datuk Usop Hussein itu, cuma rezekinya tu Abang Nasir ada rakam. Kuasa Merdeka. Macam saya sebut, bukan kita nak tunjuk hero, bukan kita nak timbulkan kontroversi. Dan saya punya khutbah setakat ni pun saya rasa, tak tahulah, saya rasa kan banyak general je, kita tak menyentuh. Kita tak pernah cakap kerajaan yang ada hari ini adalah kerajaan yang teruk. Ya, itu memang silat hari bulan. Kalau dulu ISA pun boleh. Tak, kita hanya contoh nak pilihan raya. Pilihan raya ni tajuk yang sangat dahsyat, sangat berpotensi untuk kena panggil kalau tersilap kan. Kita boleh, saya bawa tajuk masa tu di Masjid Dairi, bawa ketokohan Sayyidina Abu Bakar, bawa sejarah bagaimana Abu Bakar memimpin. Itu je. Tapi orang faham. Yang kamu nak pilih nanti, pilih macam ciri kan, tajuknya ciri-ciri pemimpin yang perlu kita pilih. Nak bawa tajuk direct pun boleh, tapi olah tu biar dia umum. Kita mencerdikkan, kita memberi ilmu, bukan kita mengempin untuk memilih mana-mana parti. Faham? Okey, dalam surah At-Taubah Allah menyatakan ayat 23. Ciri-ciri pemimpin yang ayat Quran. Masa saya kena panggil dengan Datuk Pengarah dulu, Datuk Pengarah tengok teks saya, sebab saya baca teks sendiri. Bila dia baca tu, betul dia tu. Dia kata betul, ni ayat Quran. Tapi orang yang lapor tu, laporan dia punya apa? Interpretasi orang panggil. Dia orang mentafsirkan saya tu, saya punya khutbah tu, tafsiran dia orang tu. Tapi teks yang saya baca tu, bila Datuk Pengarah tengok, tak ada apa-apa dia kata. Hatta Ustaz Harif Fadilah pun ada masa tu. Cuma isunya bukan teks jabatan. Saya dicas masa tu, khatib, laporan yang pengarah terima, khatib hari ini membawa satu tajuk mengatakan raja-raja yang ada merosakkan negara. Bayangkan cas, yang tuduhan yang kena pada saya masa tu. Khatib telah menyampaikan khutbah mengatakan raja-raja yang ada merosakkan negeri. Tu dia. Khatib mengajak jemaah menukar kerajaan. Saya bertanggungjawab di atas khutbah tu. Saya pergi menghadap, saya kata ini khutbah yang saya baca. Dia orang tengok, baca ulang kali, tak ada pun khatib mengajak jemaah tukar kerajaan. Tak ada ayat tu. Tak ada pun khatib kata raja-raja yang ada merosakkan negeri. Cuma isunya akhirnya, kenapa tak baca teks jabatan, itulah yang kita akan kena. Jadi saya punya file masa Jaib tu tak elok lah. Dia ada tanda X kat situ. Sebab tu apa yang saya cerita ni, tuan-tuan jangan ikut lah pula. Bukan nak ngempen ubat benda tu, sebab keupayaan orang tak sama. Ya. Cuma kita bertanggungjawab dengan Allah tu dululah. Sebab tu masa Jamri Suri bukan kita ni jenis yang menjawab. Dia kata Datuk, betul lah kita ni kaki tangan kerajaan, tapi saya meletakkan diri saya ni khalifah Allah. Macam tadi lah, majikan kita mula-mula Allah, kita ni khalifatullah. Bukan kerana kita ni kaki tangan kerajaan sampai kita hilang kita punya wibawa kan? Ikut je sampai tak tahulah. Sebab tu akhirnya saya resign daripada Jaib, kerana saya ditarik ke pejabat.
Jiwa saya bukan jiwa pejabat, jiwa saya jiwa masjid. Kan? Saya jumpa Datuk Pengarah buat rayuan, kata letaklah masjid mana pun, jauh mana pun saya pergi, tak ada masalah. Tak dipertimbang. Ya. Baik. Jadi isu besarnya kalau tak report, okeylah. Dan kita pun bukanlah nak mengucang-acirkan jemaah. Kita hanya nak menyampaikan apa yang sepatutnya disampaikan. Macam tadilah, kalau teksnya pun, yalah. Dan tak semua orang ada kemahiran boleh mengedit, tak semua orang ada masa nak edit, kena yang sibuk betul-betul. Kadang pagi tu baru dia dapat baca teks kan, nak ngedit apanya. Kalau tak sama keupayaan orang, ada orang ikut je lah. Saya pernah di Masjid Lumut, ada yang jenis geng-geng Syarik Dul ni. Sebelum saya khutbah tu, ustaz kalau baca teks, ustaz sendiri siap, saya naik atas khutbah, saya naik atas mimbar, rampas ustaz punya. Sampai je. Itu benda-benda yang kita lalui. Naik je lah. Masa saya di Keroh pun kena warning. Ustaz nak duduk lama ke tak kat sini? Saya kata saya nak duduk lama sebab saya nak tumpang mengaji kat Pondok Patih. Kalau ustaz nak duduk lama, ustaz baca khutbah elok-elok. Jadi saya cakap kat dia, itu saya tak berani jamin. Tuan dengarlah sendiri khutbah saya Jumaat depan. Kalau elok, eloklah. Kalau tak elok, buatlah apa nak buat. Saya cakap macam tu je. Elok baca pun pelantin balik ke ibu. Tak elok lah tu. Tak elok dia yang mendengar. Kadang tak ada isu pun. Saya baca khutbah, saya kata masa tu, kenapa kita tak contohi baling? Kan Keroh dengan baling kan sepadan, Perak, Kedah. Saya kata kenapa kita tak mencontohi baling? Kita ada Pondok Patih kat sini. Kita boleh jadikan pekan Keroh ini pusat ilmu. Macam mana baling dah buat. Masa tu baling dah buat hari Jumaat kuliah umum macam kat Kelantan. Medan ilmu kat Kelantan, Kota Baru kan. Rupanya tak boleh sebut benda tu. Kita tak fikir pun sebab siapa buat PAS, buat ke PAS. Tak, kita nak majlis ilmu tu. Rupanya tak boleh cakap benda macam tu. Sebab kita kata kita ada pondok arwah Patih kat sini, tenaga-tenaga pengajar yang banyak. Kenapa kita tak buat kuliah setiap minggu di pasar, di pekan, pasang corong? Saya sebut khutbah macam tu. Sebab khutbah ni, tuan-tuan, sahabat-sahabat, dia bukan sekadar kita berkhutbah. Paling penting akhirnya nanti bagi saya solusi. Kita ni kadang khutbah tapi tak ada solusi di khutbah tu. Contoh kita cerita pasal kelebihan ilmu, tajuk kelebihan ilmu, cantik dah hadis itu, ayat Quran. Lepas tu sebutlah, tuan-tuan datanglah majlis ilmu. Kita suruh datang tuan-tuan majlis ilmu, tengok jadual yang masjid sediakan. Tak dapat datang hari Senin, datang hari Selasa. Tak dapat hari Selasa, datang hari Rabu. Kita mengajak solusi tu. Seru. Bukan sekadar cerita kelebihan ilmu, betul habis macam tu saja. Solusi. Okey, kita sambung balik. Dah 1 jam dah, nak habis dah. Mungkin nanti lagi kita praktikal sikit kot, sikit lah. Dan kita lebih pada Ramadan lah, sebab tajuknya menuju Ramadan kan. Kita tengok apa tajuk-tajuk yang mungkin kita kongsi idea tu, yang tuan-tuan nanti bila dapat teks nanti bulan Ramadan mesti tajuk Ramadan lah. Tapi kita boleh edit sikit lah, menyelah-nyelah, menyelit. Dan kadang-kadang ayat tu tak panjang, mungkin sebaris je, tapi dia meaningful ataupun orang panggil apa, deep. Cukup lah. Kita nak dapat satu ayat yang orang dengar tu macam bombastik, macam wow, memang pukul lah. Okey, kat mana tadi? Bentuk ayat. Kita bagi bentuk ayat. Kat sini penting ni. Bentuk ayat. Dia ada ayat yang kita memberi maklumat. Maklumat ni selalu melibatkan kalau Ramadan, statistik apa? Pembaziran kan. Itu boleh tekan. Tuan-tuan, ya. Kajian bla 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 mengatakan bulan Ramadan selama sebulan ni pembaziran berapa ribu tan. Adakah ini yang diajarkan oleh Nabi? Budaya membazir. Contoh. Tadi statistik tu dapat cantik lah. Kes cerai, kes anak luar nikah, itu benda-benda yang memberi maklumat. Kalau puasa dari sudut kesihatan kan, kita carilah maklumat benda tu.
Kalau tag dah memang ada maklumat tu, cantiklah kerja kita lagi mudah. Tapi kita pun boleh tambah benda macam tu. Takkan orang nak report kot, kan? Dengan kita berpuasa, kalori turun berapa ke misalnya, kan, kolesterol hilang contoh, sikit kan, dapatkan maklumat tu pastikan betul lah daripada kesihatan ke apa, kan. Ada ayat mendorong ni lebih kita kata targhib lah. Dia mendorong dengan mengancam ni kita dah maklum dah. Targhib wa tarhib, nazir wa bashir. Mendorong ni banyak kita sebut fadilat. Contoh suah dalam kubur. Itu baca ayat neraka, ayat rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla, surah al-mu'minun ayat 100 contoh, kan. Itu ada ayat menyeru. Menyeru ni lalu di hujung-hujung, atau kita boleh petik surah Hadid tu, alam ya'ninil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li zikrillah. Apakah belum tiba masanya untuk kita benar-benar kembali kepada Allah? Menyeru. Belumkah tiba masanya untuk kita kembali kepada Allah? Dan di sini juga boleh selitkan macam kita sebut tadi solusi tu. Ayuh tuan-tuan, saya mengajak diri saya tuan-tuan, datanglah sembahyang jemaah. Tak dapat tiap-tiap waktu, satu waktu pun jadilah. Selalu saya sebut tu kalau di Masjid Kepayang. Dari mana-mana sebab saya khutbah, kadang-kadang kita selit. Kita mengajak, menyeru. Kita tak cakap mesti datang 5 waktu, tak datang fasik. Oi, gania sangat kan. Kita bukan racun jelap. Maksudnya satu waktu, maghrib ke subuh ke. Lepas tu kita selit pula. Sekarang ni campaign dah subuh macam Jumaat. Jom datang, ramai-ramai datang. Menyeru. Tuan-tuan, memanglah kita sibuk tuan, tapi jangan tunggu masa lapang baru nak datang majlis ilmu, baru nak datang belajar Quran. Kitalah yang melapangkan masa. Pendek je. Takkan benda tu orang report kot? Tak tahulah, kan. Kita selit. Benda tu tak ada dalam teks, tapi kita dah cerita dah pasal ilmu, cerita pasal baca Quran bulan Ramadan tadarus tuan-tuan. Ya, ada di kalangan kita mungkin yang tak reti baca Quran, tak apa. Semua orang bermula dengan tak tahu, tapi lapangkanlah masa belajar. Hari ni boleh belajar online, boleh panggil ustaz datang mengajar ke rumah. Mudah, nak tak nak je tuan-tuan. Dah, cukup. Orang fikir kan? 1 baris 2 baris je yang kita tambah tu. Dan kadang-kadang itu yang dia ingat pun, yang lain tu tak apa-apa tadi, kan. Dan tak kurang juga kita bawa ayat-ayat yang memuliakan. Sebab kadang-kadang khutbah ni macam asyik kena je, kan. Memuliakan. Kita ni bangsa yang hebat sebenarnya, bangsa Melayu sejarah. Bagi kita rasa, kadang-kadang asyik kena hentam je. Macam dah teruk sangat dah ke? Ada. Jangan kita sekadar sebut siapa tak sembahyang. Ayat tu betul, tapi cakap yang syurga itu Bashir wa Nazir, kan. Kadang kita ni satu hala je, tak sembahyang neraka, tak sembahyang neraka. Okey, tuan-tuan yang sembahyang, alhamdulillah, tahniah, syurgalah mudah-mudahan untuk kan, syurga. Dia, kita naikkan semangat. Macam Ramadan, kan. Saya kalau Ramadan dah ada dah tajuk-tajuk, kan. Kita Ramadan nanti 15 bulan 3, 22, 29 nuzul Quran. 5 tu mungkin dah boleh cerita pasal nak raya, kan. 15, 22 tu saya akan bawa tajuk hadis Nabi tu. Berapa ramai orang yang berpuasa tapi tidak mendapat apa-apa. Itu kita punya mukaddimah khutbah hadis. Lepas tu kita bincang, tuan-tuan, apa sebab kita punya puasa tak diterima oleh Allah. Dan saya biasanya tuan-tuan, khutbah saya akan buat dalam bentuk poin. Itu satu kaedah yang bagi orang mudah ingat. Pertama, kita akan sebut puasa kita tak diterima oleh Allah kerana bla 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 bla. Yang kedua, hari ini 3 poin je.
3 poin. Kalau 3 poin 15 minit. Kurang lebih sikit 20 minit untuk isi. Saya ya. La'alakum mendidik, menjadikan orang bertakwa. Bincang. Pertama lagi orang akan ingat. Ya. Lepas tu nuzul Quran. Ya. Dia kadang-kadang kita bercerita benda yang tak menyentuh hati perasaan jemaah tu kan. Dia ilmu tapi dia praktikal. Ya, praktikal. Lepas tu kita cari ayat yang selalunya kita akan, dia sebenarnya bahasa pun paling penting. Kita guna kita kan. Kalau kita cakap, tuan-tuan, bila kali terakhir tuan-tuan baca Quran? Tuan-tuan maknanya jemaah je kena. Tapi tuan-tuan, bila kali terakhir kita membaca Quran? Maknanya khatib pun teruk juga, masuk sekali. Kalau kita asyik tuan-tuan je, khatib ni poyo rasa dia semua hebat, ahli syurga lah orang kata. Kita guna kita tu dia akan neutral. Ya. Kita, tuan, saya juga. Ya, jadi kan. Marilah. Dia mainan bahasa je sebenarnya. Ya, olahan kata-kata. Ya. Lepas tu mengajak berfikir. Dia ada ayat-ayat yang memuliakan. Okey, ayat memuliakan tadi macam kita sebut tadi lah. Tuan-tuan, tahniah kerana boleh berpuasa di bulan Ramadan ini, masya-Allah. Tapi lebih baik sekiranya dalam kita berpuasa kita jaga solat. Itu macam kita bagi dia seronok kan. Tapi kalau kata, tuan-tuan puasa tak solat, Allah tak terima, lain kan ayat dia. Ya, memang semangat. Tuan-tuan tak puasa, tapi tuan-tuan puasa tak solat, tak dapat apa-apa. Kalau kita kata, tuan-tuan puasa tahniah, alhamdulillah bagus, tapi lebih cantik kalau dapat jaga solat. Benda yang sama tapi olahan tu. Yang pertama tu sentap sikit lah kan. Alamak, aku punya puasa tak dapat apa-apa. Kalau orang tu boleh berfikir positif, okey, dia akan insaf. Tapi kadang-kadang pirah mabuk macam dia bagi pahala. Kan. Kadang-kadang orang nampak kita macam poyo pula sangat. Jadi bahasa tu macam mana? Pesan dekat isteri-isteri, anak-anak perempuan kita yang berpuasa, alhamdulillah tahniah, tapi minta mereka tolong jaga aurat. Pergi bazar Ramadan, tutup aurat. Kalau puasa itu wajib, menutup aurat juga wajib. Dah. Puasa wajib, menutup aurat juga wajib. Aduh, tak berfikir. Memang puasa ni antara poin yang memang peluru dia kau-kau kalau kita bagi. Saya suka guna ayat apa contoh. Okey, tuan-tuan yang berpuasa daripada subuh bersahur ke maghrib 13 jam kan berpuasa ni. Nawaitu lillahi ta'ala, kerana Allah. Jadi takkanlah satu waktu semayang 5 minit tak boleh buat, sedangkan 13 jam boleh kita patuh pada perintah Allah. 13 jam bertahan puasa ni kerana Allah ni. Takkan semayang 5 minit tak boleh buat. Kita ajak manusia berfikir. Mana bukanlah kita sekadar menghentam, tapi tak memberi solusi, tak membuka minda. Mengajak berfikir ni yang mahal sebenarnya. Jadi orang tu balik menung. Ya tak, ya juga aku puasa 13 jam tapi semayang tak buat. Dia berfikir kan. Okey. Habis dah kan? Sebab tu dalam Quran nak catat lah. Ya. Kalau kita tengok surah An-Nisa saja ada 3 dia. An-Nisa ayat 9, ayat 63. Yang ni tak ada dalam nota lah, dalam kertas kaca ni tak ada. Catat dulu. Surah Al-Isra ayat 23 dan 28. Surah Taha ayat 44. Okey, dapat Sekali lagi An-Nisa ayat 5, ayat 9, ayat 63.
3. Al-Isra ada 2, 23 dengan 28. Toha ayat 44. Okey, saya bacakan sikit dia punya tu. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa. An-Nisa ayat 5 dia sebut qawlan ma'rufa. Ayat 9 qawlan sadida. Ayat 63 qawlan baligha. Ini orang duk bincang kalau teknik pengucapan awam kan. Quran dah sebut dah semua. Allah kata kamu cakaplah kepada manusia ni qaulan ma'rufa, cakap yang baik. Baik tadi macam memuji, memuliakan bagi orang sono, angkat dia, awak hebatnya. Kita Melayu ni bangsa yang luar, contoh kan. Tak adalah kadang-kadang kita dimomokkan Melayu, malas. Melayu semua teruk kan. Asyik negatif je. Kan? Qaulan sadid. Ayat bercakap dengan tepat, benar, sadid. Ya. Tepat tu kalau tengok dalam nota saya. Okey, kita terus tengok sambil-sambil tu yang terakhir lah. Isi khutbah. Tadi kita dah bentuk ayat kan. Bentuk ayat ni pun masuk juga dalam surah-surah yang saya sebutkan tadi. Boleh juga. Okey, isi khutbah ringkas padat. Dia tepat tu, dia tepat. Dia tak ada melalut-lalut, dia tak ada benda yang kadang-kadang macam tak ada kena-mengena dengan kita kan. Sebab tu saya cakap wallahualam lah. Kita yang rasa tak perlu tu buanglah sikit. Ambil yang kita tak nafi ada tag yang bagus kan. Yang bagus tu bertambah bagus. Tapi kalau dia terlalu melalut-lalut sangat tu, hari jururawat, macam mana kita nak baca kan? Hari jururawat. Sebab kadang-kadang kan macam tu dah sekarang ni. Kalau hari bomba, hari ni. Pada saya macam tadilah, pendirian saya tajuk tu tak ada masalah. Tapi macam mana kita nak mencantikkan sungguh hari jururawat tu, apa kita nak bagi tahu? Kan? Bukan sekadar hari jururawat, boleh kaitkan juga dengan doktor. Hari ni kita menjadi satu benda yang fardu kifayah macam Imam Ghazali disebut, nak melahirkan doktor-doktor perempuan dalam bidang sakit puan. Kita dah nak nyambut baby ni, maka kita galakkan ibu bapa hantar anak sekolah jadi doktor untuk sakit puan. Tidak yang jadi pakar sing laki, yang jadi pakar sambut baby India laki. Pakar-pakar mana anak Melayu perempuan? Ada tapi sikit. Boleh sentuh lah. Bukan sekadar jururawat, hari doktor, fardu kifayah. Jadi ringkas dan padat, maknanya jangan melirik-lirik, meleleh-leleh. Kemudian mudah difahami. Itu antara isi-isi khutbah yang perlu sangat kan. Mudah. Lepas tu dah tentu kita menyentuh hari kebesaran Islam, ma'al hijrah, madur rasul, Isra' Mi'raj, Natal Ramadan, Syawal, Haji. Lepas tu peristiwa-peristiwa di Malaysia. Okey, contoh kita sambut Hari Pahlawan. Hari Pahlawan. Okey, tajuk Hari Pahlawan tu kita ambil. Tapi kita olah sikit. Saya suka bawa tajuk Hari Pahlawan. Siapakah pahlawan mengikut definisi Islam? Kita bawa hadis yang sahabat tanya Nabi. Orang mana nak hati perang? Dia berjung disebut-sebut sebagai pemuda. Ada yang Arab. Nabi kata semua tu tak terpakai. Yang dikira adalah wa kalimatullahi hiyal ulia. Kita bawa pahlawan bukan sekadar di konsep Melayu. Islam punya acuan. Hari Merdeka, bagaimana merdeka menurut Islam? Itu peristiwa-peristiwa dalam negara kan. Lepas tu yang ikut isu semasa tu lah. Masa saya bertugas di Keroh dulu, waktu arwah Pak Teh meninggal, saya ada di sana. Petang tu sempat saya jumpa dia, malam dia meninggal. Hari Khamis meninggal, Jumaat esok saya khutbah. Memang saya bawa cerita arwah Pak Teh meninggal. Ya. Dan memang masa tu bukanlah kita kata oh baguslah khutbah. Jemaah semua sebab. Bukan sebab khutbah saya, sebab mereka hidup dengan arwah Pak Teh. Jadi bila kita bawa tajuk arwah Pak Teh, Tok Guru meninggal, dan kita bawa hadis yang bila ulama meninggal kan, Allah cabut ilmu ni dengan meninggalnya ulama. Lalu orang bertanya kepada orang jahil, si jahil ni memberi fatwa, dia sesat dan menyesatkan. Kita bawa hadis tu kan. Dan khutbah tu masa tu saya baca hari Jumaat. Lepas tu beberapa hari Ustaz Kamaruddin Adam Kong, dia kata, Syekh, entah baca khutbah pasal arwah Pak Teh ke? Bawa sini kata. Saya pun bagi kat dia. Dia jadikan khutbah negeri masa tu.
contoh kat taman kita bertugas, ataupun taman kita lah yang kita pun bertugas di surau diri Jumaat, Madrasah di Botani, 2-3 hari tu asyik orang meninggal je kan. Terima berita orang ni meninggal, jemaah ni meninggal, sahabat ni meninggal. Saya terus bawa tajuk kematian, tajuk yang jemaah sedang merasai kematian tu. Hari tu kes pecah rumah je. Jadi dia ada sebenarnya isu lokal, dia ada isu antarabangsa, Palestin, dia ada isu nasional. Sebab tu masa saya dilantik jadi panel dulu, kita berkerusu di pangko, saya bagi cadangan, dia kata, saya cakap sebenarnya khutbah ni yang paling baik mengikut setempat tu. Dia tak boleh standard satu, kecuali ada tajuk-tajuk merdeka, tak apalah satu Malaysia pakai kan. Tapi ada tajuk yang ni sesuai, yang ni tak sesuai, kat sini sesuai, sini tak sesuai. Sebab tu saya cakap PTA daerah bertanggungjawab dengan tim dia buat satu khutbah. Masa tu Prof apa saya tak ingat, dah lama dah. Dia kata memang sepatutnya macam tu, tapi dia sudah praktikal payah. Atas kertas betul lah tu cadangan tu kan. Sebab tak sama kita punya masalah. Ada yang masalah sama nasional, Palestin kan? Kita nak baca pasal apa tu hari tu tajuk pasal padi, contohlah pasal pertanian, nak baca kat Pulau Pangku yang laut, memang tak kena. Pulau Pangku kena cerita pasal laut lah, nelayan. Yang tak duduk di laut tiba-tiba baca pasal laut kan? Jadi kebijaksanaan tu kan. Cadangan ni macam-macam cadangan dah kita cadang. Kita pernah cadang banyak penulis-penulis khutbah yang hebat kat luar sana. Satu khutbah bagi allowance berapa, 100 ke 150 peruntukan. Dapatkan khutbah yang tadi nak dapatkan teks yang betul-betul berkualiti. Dan kita beri, saya di Sarawak, alhamdulillah saya ada program bulanan di Sarawak, saya dibenarkan berkhutbah. Ada tauliah berkhutbah. Tauliah mengajar satu, yang dia orang bagi tauliah khas berkhutbah. Maknanya kita ada perkhutbah yang hebat-hebat ni, yang kita ambil, tak perlu politik tapi dia general, mendidik, bagi je kelulusan khutbah. Sebab khutbah ni medium yang paling dahsyat. Itulah peluang pun nak bagi orang faham. Tapi payahlah nak buat benda tu. Tengoklah siapa kerajaan kan, siapa yang ada jiwa dia. Saya masa di Sarawak, dia bersemayam di situ. Dan memang saya tak baca teks pun. Alhamdulillah habis tu dia bagus Ustaz, bagilah Ustaz beri penerangan bagi mencerdikkan jemaah. Hantar situ bagus lah dia. Apa ke nama? Timbalan ke apa? Fadilah YB Fadilah. Dia semayang situ. Masjid Husnul Khotimah, Kampung Semerah Padi. Kalau Perak yang saya faham lah, kalau orang besar-besar turun, dia tak boleh sebarangan imam jadi imam. Tambah kita imam luar kan, sana nampak okey lagi. Dia kalau orang besar turun, halunya imam kerajaan mesti bertugas. Macam saya sebut dah, masa saya di Masjid Hospital tu, diminta baca kat Masjid Deri. Sebab imam Masjid Deri semua kerusun masa tu. Tuanku turun, mesti ada imam kerajaan. Tapi kita general je, kita tak macam kita tak sebut direct. Dia memberi ilmu, bukan emosi. Okey, habis dah ke? Penutup tadi kita baca sepital lalu, walaupun tadi dah ni, penutup lah. Khutbah yang baik adalah adunan dari 3 rencah penyampai khutbah. Ni semua saling penting. Kita tak ada penyampai khutbah itu sendiri. Teks yang berkualiti. Dan pernah juga saya semayang di satu masjid, bila saya dengar teks tu, teks aku yang kita buat kan. Ada teks-teks kita yang bila dah lulus jadi teks negeri, kita dengar, ni aku buat ni kan. Tapi bila khatib tak menyampaikan dengan baik, kita rasa macam Allah galatnya. Bukanlah kita rasa ujuk bagus pula, ya aku dah buat khutbah paling baik kot kan. Tapi bila penyampai itu macam tidak mendata dengan dunia dia sendiri, akhirnya teks yang berkualiti itu pun tak menjadi berkualiti.
Ada juga macam tu. Ada penyampai yang bagus, step pula tak berkualiti kan. Itu waktu kita kata jadikan khutbah yang terbaik ni tak dapat tidak. Jadi ke mana yang dia fail tu? Nombor 3 tu, gaya penyampai khutbah tu mungkin. Dan sebagai tambahan, tak ada kat situ point dia, apa lagi yang nak menghasilkan khutbah yang baik? Pada saya lah pengalaman, mungkin tuan-tuan bersetuju, sound system, speaker kan. Masa saya jadi imam di Kro, ketika masjid baru siap, masjid baru kat Petronas, siapa sampai Kro kan, sebelum tu masjid lama, orang panggil masjid Takung. Dia masjid tu kecil comel, jadi sound dia cantik. Bila pindah masjid baru besar sikit, dia dah bergema tu. Jadi bila saya khutbah, jemaah akan komplain, tak dengar apa ustaz, tak faham apa satu sebutir pun, dia dah jadi macam kembang. Kita pun mula stres kan, sebab kita tak dapat nak sampaikan apa yang nak disampaikan. Masalah sound. Masjid Deri pun dulu pernah jadi macam tu kan, sebelum dia berbubuh penebat, bunyi penebat tu, itu pun tak cantik lagi masa tu, masa saya 2008 2007. Jadi isu juga. Lepas itu jenis banyak tangan, kejap okey, kejap dah tak okey. Sound system memang, sebab tu kalau tengok konsert, dia orang buat sound check tu pada petang tu betul, sebab tu equipment harga ratus-ratus ribu. Saya pernah khutbah di Tengku Husin, datang satu musician sound engineer. Dia kata, sayanglah ustaz punya khutbah dah sedap dah, tapi bila ustaz tempik sikit je pecah. Saya rasa nak pergi tolong betulkan je dekat, tapi siapalah saya, dia kata. Sound engineer memang geng-geng konsert ni. Sebab tu kadang-kadang kita tak manfaatkan ahli jemaah kita yang terror dalam bidang tu. Tambah mereka ni jenis-jenis nampak macam rock kan, tapi kerjanya sound engineer. Dia tahu bunyi tu macam mana nak bagi cantik. Penting. Saya sampai masa tu mogok, bukan mogok lah, bila kita dah mesyuarat masjid baru Kro, tak selesai juga, habis duit banyak dah, tapi sound tak cantik. Saya sebut dekat mimbar tu dah lebih geram lah. Saya kata, tuan-tuan, lebih elok kita sembahyang di masjid lama lagi daripada masjid baru, sebab jelas. Kadang-kadang kita pun jadi meroyan juga kat atas tu. Bagi saya tak ada manfaat. Orang cakap selama ni sembahyang masjid lama, dengar sebiji-sebiji apa kita cakap kan. Bila pergi masjid baru dah bergaung-gaung, tak apa-apa, kita pun dah tahu dah hasilnya. Orang akan cakap macam ni nanti, ustaz. Jadi kita duduk atas tu, memang down lah. Tu. Lepas tu apa lagi kalau kita boleh tambah khutbah yang baik selain pada sound speaker? Kadang kondisi masjid lah, ada panas sangat, sempit sangat, ataupun budak terlalu bising. Sebab itu tuan-tuan, sahabat-sahabat, tolong sebagai khatib, waktu mukadimah tu, kalau tengok, kita kan tengok kena survey, budak bising, budak mahir pun sebutlah kat mimbar tu, sebut. Saya akan sebut. Saya khutbah di Masjid Kuning, Sungai Layar Hujung, Sungai Petani, jemputan. Beberapa pakcik 5-6 orang, mereka buat pot bersembang sekuat-kuatnya suara. Masa tu kita dah alhamdulillah dengar orang bersembang. Kita memang terganggu lah kalau orang bersembang, kita baca khutbah, memang pantang. Saya dekat Masjid Deri pernah terjerekah, dia hilang pertimbangan dah. Budak-budak poli bising, kita tunjuk diam, dah mengganggu. Orang dengar macam terkejut lah kan. Tapi apa nak kata. Tapi dekat Sungai Petani tu memang geng-geng pakcik-pakcik, dia pun buat bulatan, duduk hujung tapi di dinding belakang. Kita duduk memang straight gitu nampak. Saya masa tu dah mula kata, tuan-tuan,
Ini rumah Allah, bukan rumah kita nak bersembang. Saya jadi macam tu dah. Di rumah bersembang, di pejabat bersembang, kedai kopi bersembang, sampai masjid nak bersembang. Terus sengak, dia terus sengak. Dan macam terkejut sengak. Memberi perhatian. Lepas tu saya pun khutbah lah. Pam. Kita risau juga kan datang tempat orang. Tak balik dah aku. Turun tu, habis mayang jemaah-jemaah AJK datang solat. Terima kasih lah Ustaz, kami dah tegur dah sebenarnya, dah tegur dah, tak mau. Apa nak kena tegur atas mimbar? Baru mendapat. Bising, memang real punya bising. Sampai kita rasa kita tak ada khutbah, dengar dia punya suara, penyembang. Mula saya ingat budak-budak, sebab budak sekolah pun ramai. Saya tengok baju seragam kan, budak kena cari, kita tengok, nampak, oi. Saya cakap, kat rumah dah bersembang, kat pejabat bersembang, kedai kopi bersembang, sampai datang masjid pun bersembang. Ini bukan rumah kita ni, Allah. Sebut bila apa niat tuan-tuan datang ke masjid hari ni? Kalau nak bersembang, memang bersembang lah. Cakap macam tu. Tapi kalau niat nak dengar khutbah, tolong dengar. Jadi dia apa? Kan. Adalah sikit macam kejutan. Bukanlah kita nak tunjuk something kat situ, tapi kalau adab tu dah terlampau, kita berstres. Budak bersembang, main handphone, tak ada hormat. Saya kalau kat surau saya tu, budak-budak dalam duduk kawasan dalam tu, kalau di luar tu kan tak nampak. Kalau dalam tu memang saya cakap, udah, tutup handphone. Dia orang pun kelang kabut, baru dengar. Itu benda penting. Kalau tidak kita bercakap, kita dengan dunia kita, dia pun dengan menyembang, tak apa-apa jadinya. Benda tu jadi budaya, jadi normalisasi. Jangan benarkan benda tu. Kita bertanggungjawab. Okey. Itu tadi ayat 23. Apa dia balighah? Sampai. Kamu bagi satu perkataan yang sampai manusia. Balik tersebut. Ini kaedah yang kita sebut bentuk. Dia ada qaulan ma'rufa, qaulan sadida, qaulan baligha. Surah Isra dia kata apa? Qaulan karima wa qul lahumā qaulan karima. Walaupun cerita pasal mak ayah. Tapi umumnya qaulan karima ni cakap yang memuliakan orang. Kita muliakan orang, awak ni hebat, awak ni bagus. Qaulan layyina, Toha ayat 44. Ini apa, cerita Nabi Musa dengan Nabi Harun disuruh berjumpa Firaun kan. Allah kata berkatalah dengan mereka cakap yang lembut. Padahal Firaun tu layyin, qaulan layyina. Maksudnya nada kita nanti ada lembut. Waktu tegah-tegah lah, waktu lembut-lembut. Biasanya waktu kita dah punch kan, pam. Masa tu kita dah hujung-hujung terkendut. Tuan-tuan, marilah slow kan, lembut. Baik. Dan mungkin ada lagi beberapa ayat yang kalau kita jumpa kaulan tu, itulah sebenarnya teknik penyampaian yang bagaimana Allah suruh kita sampaikan. Cakap dengan betul. Maksudnya ringkas, padat. Nabi ni, kalau macam Nabi dipanggil jawami kan, kalan jawami. Nabi ni tak padu. Kita kadang melirik-lirik, orang pun tak faham apa kita cakap kan. Dia tak ada point, dia bunga je, dia benda-benda, kadang-kadang benda furuk. Jadi antara usul dengan furuk pun satu garapan yang perlu juga dalam khutbah. Biar kita bawa ni benda usul. Saya banyak menyentuh kalau khutbah, kita bawa akidah. Cerita mati, cerita kubur, cerita pada mahsyar, baca ayat Quran, pasal neraka. Sebab kita hari ni masalah akidah. Kalau kita tak dapat satu tag pun, sentuh juga. Mungkin khutbah kedua. Kadang-kadang saya ambil khutbah kedua. Sikit khutbah kedua. Contoh ayat kita kata, kita nak cerita pasal solat. Tuan-tuan, besar mana sangat gaji kita sampai kita tak solat, tuan-tuan? Orang dengar macam mana ayat dia? Besar mana sangat gaji kita sampai kita tak solat? Besar mana sangat pangkat kita sampai kita tak reti nak sujud pada Allah? Solat, tuan-tuan. Jaga solat. Suruh anak solat, suruh isteri solat. Sikit je, seminit tak sampai. Dah lah.
Lepas tu saya agak cerewet dari sudut bahasa, ya. Contohnya kalau kita punya mukadimah ittaqullah kan, saya tak suka orang panggil apa, kalau berlakon tu dipanggil apa, stereotype. Orang pun dah boleh hafal dah apa khatib nak cakap kan, ittaqullah. Memanglah betul ittaqullah tu, tapi ayat tu ubah-ubahlah sikit. Contoh, tuan-tuan, kita hakikatnya dalam perjalanan menuju akhirat, dunia yang kita cinta, yang kita puja ini kita akan tinggal. Maka buatlah bekalan. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa adalah baru kita kan. Kadang-kadang saya sebut, tuan-tuan, yang boleh menyelamatkan kita di titian sirat sebagaimana Allah nyatakan dalam surah Maryam, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina taqaw. Tidak ada seorang pun di kalangan kita melainkan semua akan meniti titian sirat, lalu kami, kata Allah, akan selamatkan orang yang bertakwa. Maka jadilah orang yang bertakwa. Mari kita jadi orang yang bertakwa dengan menjunjung, baru masuk ayat, menjunjung segala titah perintah, meninggal larangan kan. Jadi dia tak ada benda yang biar kita berseni bahasa tu. Tuan-tuan, kita semua nak jadi orang yang mulia, nak dilihat mulia. Tetapi tahukah siapa orang yang mulia? Inna akramakum indallahi atqakum. Saya cerewet. Maknanya setiap kali khutbah, kalau boleh saya nak cari ayat yang berbeza-beza. Hatta kan, muslimin, kaum muslimin yang dimuliakan, ada beberapa perenggan, semua jangan sama. Ya? Jangan sama. Contoh, kaum muslimin yang berbahagia. Itu lagi perenggan pula. Sidang hadirin yang dimuliakan, saudara-saudaraku yang dikasihi, tuan-tuan yang budiman lagi beriman, para tetamu Allah, mudah-mudahan kita dirahmatinya. Dia tak ada daripada awal sampai habis itu je kan. Kaum muslimin sidang jemaah yang itu je, kaum muslimin. Nampak macam tak ada apa, tapi dia ada kesan bahasa. Ya. Kadang-kadang kita, tuan-tuan yang saya kasihi, yang amat saya kasihi, lagi ada amat kan. Tuan-tuan yang saya kasihi, tuan-tuan yang amat saya kasihi. Jadi seni bahasa, kaedah penyampaian, semua tu mudah-mudahan mencantikkan kita punya khutbah. Okey, ada soalan lagi 15 minit. Rasanya habis dah kot untuk yang ni lah, kertas kerja ni, ringkas saja. Ya. Saya dengar yang hadis Rasulullah ni, merah matanya dan tinggi akan suaranya. Jadi adakah itu hanya pada ayat yang azab ataupun amaran Allah, ataupun pada keseluruhan khutbah? Baik. Selalunya kalau kita lihat Nabi jadi macam tu, ayat-ayat perang, mengajak orang berperang, ataupun ada benda-benda fasik, mungkar yang berlaku sehingga perlu pada ekspresi tadi lah. Kalau kita tengok tadi kan, ekspresi tu, ada masanya Nabi sampai begitu kan. Dia bukanlah keseluruhan pula kita mesti nak berapi kan. Kadang-kadang bila terlampau, macam saya sebut tadi, ada orang menjerit pun jadi bingit pula kan. Dia tetap melihat juga konteks perenggan tu. Mungkin mukadimah tak terus menjerit lah kan. Mukadimah dulu, kita mukadimah masuk, dia makin tegang, makin panas. Kat mana tu? Contoh kita hari ini, ya, hukum Allah sudah dicabar, contoh kan. Maksud tu kita menyatakan ekspresi. Dia ada satu hadis tu, kalau baca tu sedap lah. Hadis apa, Imam Ahmad apa, kena check balik, yang Nabi kata apa, simpulan Islam ini akan terungkai satu persatu, tali Islam ini akan terungkai satu persatu. Wa awwal al-hukmu wa akhiruhu as-salah tu kan. Yang pertama akan terungkai adalah hukum Allah. Jadi Nabi dah mengingatkan kita, tuan-tuan, bahawa hukum Allah adalah yang mula-mula akan dirungkaikan. Masa tu kita naik syekh kan. Dan yang terakhir menjadi benteng adalah solat. Jadi kalau solat pun hilang, maka hilanglah Islam. Yang mula-mula terungkai al-hukmu wa akhiruhu as-salah.
Dia kadang-kadang mungkin kita nak tekan tu pada hadis tu kan, pada ayat tu, macam Palestin kan. Isu Palestin. Dan isu Palestin ni ada masa boleh bersemangat, ada masa boleh macam sedih, kita sayu. Ya, tuan-tuan, janganlah dikarenakan yang meninggal dunia, yang terbunuh di Palestin itu bukan ibu kita, bukan anak saudara kita, lalu kita tidak cakna. Jadi orang dengar tu macam sayu, sedih kan. Dia bukan bila Palestin ni mesti berapi je, ada masa kita sedih kan, mood tu supaya orang macam Allah rasa bersalah kan. Itu karakter lah tu, karakter penyampaian ni. Baik, yang lain? Pilih ke atau saya pilih? Astagfirullah, Zul. Meh, kita bagi ruang untuk anak muda lah kan? Itu mic tu kan? Boleh pakai mic? Boleh pakai. Okey, tak apa, pakai je tag ni. Tak apa. Satu minit untuk study. 30 saat untuk study. Apa tadi? Saya minta maaf, saya pilih yang mudanya. Kita dah lepas lah, tak apa. Kita bagi point. So standby ni yang muda. Ini nampak sikit. Okey, dapat. Nanti tu. Okey, sila. Hoi. Alhamdulillahilladzi rasulahu bil huda wa liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan semua larangannya. Okey, stop. Boleh gerak ke ni? Banyak sangat dah apa. Astro ada TV. Betul lah. Kisah ragam ni dia. Okey, saranan saya lah. Untuk mukadimah, kalau kita boleh hafal lagi cantik. Kalau yang baru tu tak apalah, kalau kita dah naik bertahun-tahun. Sebab kan kalau orang sebut pasal eye contact. Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Kita tengok orang, tapi hafal lah. Yang boleh hafal tu saya sangat galak kamu hafal, sebab eye contact ni penting. Lepas tu waktu kita address orang, sidang jemaah yang berbahagia, tengok orang ni, kadang-kadang kita tengok sidang jemaah yang berbahagia, tak kenalah eye contact kan, ataupun kita tengok teks, masa tu lah sidang jemaah yang berbahagia, kalimin, mudah-mudahan kita dirahmati Allah. Tu tengok. Jadi mukadimah tu kalau dapat kita hafal tu lagi cantik, sebab rasanya benda tu kita taklah sulit sangat kan. Cuma pastikan hafal sebab dia rukun. Kalau terlupa satu hal pula kan. Rukun tu puji-pujian, selawat tu. Sahabat, ittaqullah. Macam ittaqullah pun boleh pelbagai kan. Ittaqullah, saya akan guna apa? Antaranya ya ayuhan nas, sekarang ya ayuhal muslimun, fa ya ibadallah, pelbagai kan. Ittaqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Tu. Okey, cuba jangan tengok mukadimah tu. Saja ada ni kan. Mat. Tengok mana alhamdulillah, dia macam kita confident, tapi jangan over confident, tapi alhamdulillah. Cuba tak? Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal wa kafa billahi shahida. Okey, lepas tu bila hafal, kalau kita ada walau karihah pun tak ada masalah, jangan terikat sangat dengan teks kan. Walau teks sebut wakafa billahi syahida, yang penting tak kisah ayat apa pun.
Macam ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, kan punya pilihan tu. Jadi apa yang kita nak baca tu eloknya kita latih dulu kat sebelum kita naik mimbar depan macam bersyarat kita nak bawa. Apa tu baca tu betul. Kaum muslimin sidang jemaah yang berbahagia, maksud tu tengok orang, eye contact kan. Jemaah yang dimuliakan, marilah kita tingkatkan ketakwaan kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan semua larangannya, serta mengikhlaskan setiap amal. Semoga dipermudahkan perhitungan kita di padang mahsyar, diberatkan timbangan amal kebaikan, serta dilimpahi rahmat ilahi menjadi penghuni syurga. Mimbar akan memperdengarkan tajuk khutbah yang bertajuk memandu secara berhemah kesempurnaan ciri mukmin. Okey, dah. Next. Okey lah tu. Saya sebelum tu, sebab saya biasa tengok, kita biasa tengok khatib ni kadang-kadang dia pun ada weakness dia. Dia ada khatib yang kita tengok, dia tak boleh eye contact dengan orang. Kalau dia eye contact dengan orang, dia jadi blur. Okey. Kita tengok kadang ada setengah tu dia macam tengok jemaah tapi dia tengok. Okey, memang kita akui untuk peringkat awal nak tengok mata orang tu kita pun jadi nervous, kita pun jadi gelabah kan. Latihlah, tak apalah. Maksudnya jangan terlampau dengan dunia kita sangat. Jangan terlampau tunduk hanya melihat test kan. Sekali-sekala dongaklah. Saya dulu pun takut juga nak tengok orang. Tapi sampai masa bila kita tengok orang sebenarnya ada kesan tau. Kalau kita tengok, kalau kita tengok contoh nak nakes kan, tengok je satu orang tu, tengok mata dia, dia buatkan apa ni aku pun dia akan lebih fokus lah yang kita tengok orang. Itu nak melahirkan confidence lah sebenarnya kan? Tapi tak apa je kalau kita tengok macam rewa-rewa, macam tengok orang tapi tak tepat dengan muka kan. Tapi kalau dengan muka tu lagi ni. Dan memang ada jemaah yang memang dia pun tengok kita macam tu. Dia sampai kita pun boleh tengok dia. Oh, dia memang fokus gila kan. Jadi dia berani, kita pun lawan tengok orang ni. Tak apalah. Tapi waktu address korang kan. Kaum muslimin sedang jemaah yang berbahagia. Kaum muslimin jemaah yang berbahagia. Hari ini kita akan membicarakan satu tajuk berkenaan dengan mana yang kita boleh hafal. Macam ayat-ayat tak susah tu, hafal lah sikit kan. Yang kita dah, itu je ulang tiap-tiap minggu kan. Macam bertakwa tadi, itu antara yang boleh hafal tu. Tuan-tuan, saya menyeru diri saya dan tuan-tuan sekalian, marilah kita berlumba-lumba. Tambah sikit ayat, menjadi orang yang bertakwa. Kalau cikgu yang bertakwa, kalau peniaga yang bertakwa, kalau profesor yang bertakwa. Lain sikit kan. Bertakwa iaitu kita menjunjung segala titah perintah Allah, bermula dengan yang wajib jaga, lepas tu hak sunat. Saya kadang cakap macam tu, dia tak rasmi sangat. Dan dalam masa yang sama kita cuba pujuk nafsu, tinggalkan benda yang Allah larang. Mudah-mudahan Allah akan beri kepada kita kebaikan dunia dan akhirat. Habis. Mana yang kita bahasa benda tu dah tiap-tiap minggu kita pun dah hafal dah. Hafal lah, cuma olah-olah sikit. Jadi orang akan nampak ada keunikan, kelainan sikit, tapi impaknya bagi saya besar. Siapa lagi? Abang Nasir? Fikri, okey. Ni paling muda kot, 20 tahun. Okey, Fikri, cuba. Muda ni. Okey, sila, tak apa. Ada tak ada? Salah tak ada salah pun. Ini tak mati aku tu buat. Ni. Pernah baca khutbah tak? Tak pernah kan? Okey, tak apa. Biar rasa. Pernah dengar khutbah tak? Okey, cuba. Mic tu tarik sikit, rapat sikit. Okey.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikut segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangannya. Jemaah yang dimuliakan, khutbah pada hari ini bertajuk memandu secara berhemah. Okey, alhamdulillah ada tu. Ada bakat. Boleh Ha. dapat pendam ni. Tu cantik. Minggu ni naik. Okey, cuma nanti ekspresi muka kita, yalah, kadang muka orang masing-masing kan. Jadi kita jangan nampak muka macam something sangat kan. Ada senyum sikit. Ya. Waktu tegas lah. Tapi cantik lah tu, betul lah tu. Benda yang kita boleh hafal, hafal je. Itu bonus tu. Lepas tu baru kita masuk balik kepada isi-isi penting. Biasanya isi penting 3 ya. Biasa 3. Itu cantik dah. Sebab kalau tambah banyak isi pun orang nak catch up banyak sangat kan. 3 tu cantik dah. Pertama, biasa kan, kedua, ketiga, orang akan bawa balik benda tu. Pertama tadi khatib cakap apa, dia akan ingat kan. Ya, dia akan ingat. Okey, alhamdulillah. Okey tu. Boleh dah tu. Soalan lagi? Last. Muntasir. Mujahid. Nak jadi khatib ke? Tak pernah lagi? Tak pernah naik lagi? Tak apa, tak apa. Ustaz, sebelum Ustaz. Tak apa, tak payahlah saya tanya soalan. Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah. Okey, terus masuk sidang Jumaat. Sidang Jumaat yang dimuliakan, marilah sama kita tingkatkan ketakwaan kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangannya, serta mengikhlaskan setiap amal. Semoga dipermudahkan perhitungan kita di pada mahsyar, diberatkan timbangan amal kebaikan, serta dilimpahi rahmat ilahi menjadi penghuni syurga. Mimbar akan memperdengarkan khutbah bertajuk memandu secara berhikmah. Memandu secara berhikmah kesempurnaan Khatib macam Mesir. firman Allah Subhanahu wa taala ayat 13 surah Al-Zukhruf. Maksudnya, Okey dah, alhamdulillah. Ada rasa dengar tak? Baik. Baca tajuk je dah. Baik, alhamdulillah. Masa kita dah seminit lagi. Ada soalan lagi nak? Korang je. Oh, Offer diri. ke Tuan PT datang belum? Tak apa, tak apa. Boleh ya? Okey. Soalan lagi last. Kita tengok yang muda-muda. Hotel-hotel kan masalah dah. Khatib bujang tak apa Ustaz. Ya. Itu afdaliyah dia. Yang afdal yang dah kahwin. Ya. Kena nikah lah rumah. Saya jadi imam masa mula-mula tu bujang, bising jemaah kat kampung kan. Ambil ni, Tongkat belakang. tongkat belakang. Tu bang. Okey, tengok depan tengok. Bismillahirrahmanirrahim.
rapat sikit tu apa? Jangan gabrak. Jangan takut, dia pun tak ada apa pun. Tak kata pun baca je. Ar-rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhiruhu 'ala ad-dini wala kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Okey, terus masuk sidang Jumaat. Sidang Jumaat yang dimuliakan, marilah kita tingkatkan ketakwaan kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan semua larangannya, serta mengikhlaskan setiap amal. Semoga dimudahkan perhitungan kita di padang mahsyar, diberatkan timbangan amal kebaikan serta dilimpahi rahmat ilahi menjadi penghuni syurga. Okey, dah. Baik, terima kasih. Itu mencuba tu. Ya. Dia tak biasa, dia nervous. Itu biasalah. Dia peringkat mendatang dulu. Kita tak ada pengalaman lagi kan. Minggu kesekian ini memang biasa belajar. Cari idola kita, tengok orang khutbah macam mana. Zaman sekarang mungkin ada YouTube, perhati kan? Macam saya sebut tadi, kita rakam apa yang kita khutbah. Lepas tu sebelum kita khutbah, baca depan cermin, latih. Kadang-kadang kita baca depan isteri kita, tengok abang baca macam mana, okey ke tak okey. Baru nanti kita akan dapat rentak intonasi tu kan. Dia bukan terus dapat lah ya? Tapi insyaAllah benda tu boleh dilatih ya? Bakat tu boleh diasah. Mudah-mudahan ya, Allah beri kita kekuatan seni. Bukan untuk kita ujub, bukan untuk kita riak, tapi itu satu tanggungjawab ya, untuk kita sampaikan kepada masyarakat, kepada ahli qaryah kita, sehingga kita boleh cakap macam Nabi cakap, ya Allah bersaksilah aku telah menyampaikan kan? Bersaksilah ya Allah aku dah sampaikan apa yang sepatutnya engkau suruh sampaikan, akidahnya, ibadahnya, syariatnya. Kita nak tu je, bersaksilah ya Allah aku dah sampaikan. Bukan sebab kita nak ujub, nak riak, nak pujian, tu jauh. Alhamdulillah, saya kira sekadar itu untuk perkongsian kita pada pagi ini. Terima kasih kepada semua. Mohon maaf sekiranya ada kekurangan, ada bahasa-bahasa yang tak sesuai saya gunakan. Macam saya sebut di awal tadi, ini bukan sesi ya, tak ada niat mengajar. Semua kita dah tahu dah. Hanya kita yang dah tambah faham ya, nak memantapkan lagi apa yang kita. Sekadar itu, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya tulis kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih Ustaz Udi.